Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang bertanya nak tanya, apakah hukum tak jawab salam pada orang yang hantar salamnya pada WhatsApp, contohnya macam yang kat bawah ini? Wajib ke kita menjawabnya? Terima kasih. Kalau ikut apa yang disertakan di sini, iaitulah sebuah poster yang tertulis di dalamnya Assalamualaikum, salam tahajud, salam subuh. Ya Allah, kami, kemudian ada doa pula di bawah ni, ya Allah kami memohon kepadamu, terimalah ibadah kami, semoga segala amalan yang kami lakukan hari ini dan seterusnya. Di awalnya membawa rahmat, di pertengahannya membawa nikmat, di akhirnya membawa berkat. Wallahu ta'ala alam. Jika kita tengok kepada perbahasan para ulama, kalau salam itu, salam ni wajib dijawab, sama ada secara salam yang diucapkan kepada kita secara berdepan, maupun salam yang ditulis di dalam risalah ataupun di dalam surat maupun di dalam mesej. Kalau pada hari ini, salam itu wajib dijawab berdasarkan keumuman perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kamu diberi ucapan salam, maka jawablah dengan jawapan yang seumpama dengan dia ataupun yang lebih baik daripada dia. Maka berdasarkan keumuman perintah Allah Subhanahu wa taala ini, maka wajib menjawab salam apabila disampaikan kepada kita. Tetapi mestilah salam itu memang berniat, orang yang menyampaikannya itu memang dia berniat dengan lafaz salam tersebut. Memang dia nak ucapkan salam. Dia begitu. Kalau wallahu alam, kalau salam WhatsApp yang ditulis secara penulis dia sendiri tulis, itu jelas ia merupakan lafaz salam yang wajib dijawab. Jawab secara lisan wajib ataupun secara bertulis. Kalau kita jawab secara lisan dah selesailah. Kalau kita jawab secara lisan dah selesai, tidak wajib menulis lagi. Tetapi kalau kita tulis, itu yang terbaik pada nisbah uruf anggapan pengguna WhatsApp pada hari ini. Kemudian ada pun poster seperti poster yang dimaksudkan ini, saya wallahu alam, kita tengok kebanyakan poster-poster ini forward sahaja. Dia bukan lafaz dari orang yang menghantarnya. Bahkan dia sebenarnya dia seperti salam, hanya salam poster sahaja. Dia sama seperti kita mendengar azan rakaman di dalam TV yang saya sebut sebelum ini, azan yang dilaungkan di dalam TV, dia bukan azan sebenarnya, bahkan dia tak wajib dijawab kerana dia bukan azan yang sebenarnya. Demikian juga lafaz salam yang di forward melalui poster, yang sudah pasti orang pertama yang buat poster tu, kita pun tak tahu dia nak bagi salam dekat siapa. Sebaliknya dia hanya menulis salam dia sendiri, blur, dia sendiri tak tahu kepada siapa yang dia nak hantar, melainkan hanya hanya semata-mata poster semata-mata. Jika demikianlah keadaan poster itu, maka menjawab salam poster seperti ini tidak wajib. Menjawab salam poster seperti ini tidak wajib. Yang lebih jelas kewajipan perlu menjawab salam apabila seseorang menulis dan dia sendiri yang menulis Assalamualaikum, bermaksud dia memang berniat memberi salam kepada sesiapa yang membaca mesejnya di dalam grup berkaitan. Adapun kalau dia forward, tak jadi wajib pula, kerana forward itu dia hanya menukilkan lafaz yang telah berlalu. Dia tidak wajib lagi. Tetapi kalau dia memang tulis untuk forward itu yang bukan untuk mesej tu bukan mesej forward, maka wajib menjawab salam orang yang memberi salam tersebut. Selain daripada tu, ketika katakanlah ada seorang selain daripada tu, dalam poster ni kita tengok salam tahajud, salam subuh, ni semua benda-benda yang saya pun tak tahu maksud salam tahajud, salam subuh, kita pun tak tahu apa maksud yang dia maksudkan. Dia lebih pada hanya sekadar adat bahasa dalam masyarakat kita sahaja, tetapi dia tidak ada kaitan dengan agama. Tak ada salam tahajud, salam subuh, ni semua jadi salam dah. Wallahu alam. Kalau dia maksudkan salam tahajud itu semoga kita sentiasa berada dalam keselamatan dalam waktu tahajud itu, tak apalah, kandungan maksud dia betul. Maksud ungkapan dia tu maksud yang baik yang tidak menyalahi syarak, tak apalah. Demikian juga kalau dia maksudkan salam subuh itu dia berbentuk doa supaya semua yang ada waktu tu, semua dalam waktu subuh itu berada dalam keselamatan, itu tak apa, tak ada masalah, benda yang harus. Tetapi jangan dijadikan dia seperti syiar ataupun dia dijadikan seperti amalan agama. Agama tak pernah ajak bagi salam tahajud, salam subuh, tak ada di dalam agama seperti itu. Satu perkara lagi yang saya nak nasihatkan kepada orang-orang yang rajin forward poster-poster salam tahajud, salam subuh ni, supaya dia begini, kadang-kadang
kita kalau kita melakukan tahajud, kita tak boleh bagi tahu kepada orang, kerana amalan sunat yang terbaik sekali adalah kita sembunyikan dari pengetahuan orang. Adapun tindakan sebahagian sahabat-sahabat kita, sebahagian orang-orang kita percaya mereka memiliki niat yang baik, cuma saya sebut di sini sebagai nasihat kepada semua yang melakukannya, iaitulah apa manfaat kita menghantar poster-poster salam tahajud kadang-kadang pukul 4 pagi, pukul 5 pagi, siapa yang nak baca poster tersebut? Sebaliknya saya bimbang ketika kita memforward poster-poster yang seperti itu, ada perasaan riak ataupun perasaan menunjuk-nunjuk yang kita ni bangun awal pagi, kita ni rajin bertahajud, kita rajin bangun malam, menunaikan salat pada hujung malam. Risau ada perasaan tu, yang mana jika perkara itu ada di dalam hati kita, dia akan membatalkan pahala amalan sunat yang kita lakukan. Kerana itu jauhkan tindakan suka memforward mesej-mesej salam tahajud pada waktu tahajud. Kerana apa? Kerana asalnya melaksanakan tahajud perlu dirahsiakan dari orang lain. Tahajud itu adalah antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa diberitahu kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan kita menyembunyikan amalan sunat, amalan salih kita, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga doa, doa dalam poster-poster yang diedarkan, jika doa tu sekadar forward sahaja, dia tak jadi doa. Dia tak jadi doa. Melainkan kalau forward poster tu kita tengok, kita baca pula, kemudian kita tengok dalam poster tu ada doa-doa yang menarik dan hebat, yang berkebetulan kena dengan hajat kita, lalu kita pula melafazkannya dengan niat berdoa, dia jadi doa. Dia jadi doa. Tetapi kalau sekadar hanya forward, orang ni forward, orang tu forward, orang yang forward tu pun kadang-kadang dia membaca dengan baca, hebat perkataan ni, dia pun tidak ada niat untuk meminta kepada Allah, maka tidak jadi doa, dan kita tidak dituntut untuk mengaminkan poster-poster doa yang di forward dari seorang ke seorang yang lain. Sebaliknya, kalau kita kalau kita mahu, kita hendaklah membaca doa yang ada di dalam poster tersebut jika doanya baik, dan kita niatkan doa untuk diri kita. Itu boleh, itu kena. Tetapi untuk suruh orang lain amin, dia tak kena. Kerana doa yang kita telah baca telah lepas. Doa yang kita baca telah lepas. Kalau amin, dia tak jadi. Dia sama seperti mengaminkan sesuatu yang sama seperti persoalan menjawab azan rakaman, menjawab sujud sejadah bagi bacaan Al-Quran rakaman, sama isunya. Kalau kita hanya mengamin-aminkan, tak jadi perkara itu, kerana yang dikira adalah ketika dilafazkan doa tersebut dengan niat berdoa, bukan ketika memforwardkan doa tersebut hanya niat forward kebaikan. Bukan berdoa. Jadi tak terlaksana ataupun tidak dikira amin-amin yang ditulis oleh ahli-ahli grup yang lainnya. Wallahu a'lam.